Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah ready? Kita nak belajar tajuk yang baru pada minggu ini, iaitu tajuk penyerapan. Kita dah masuk unit ke-8 dah ni. Kita nak tengok tajuk penyerapan. Okey, apa itu penyerapan? Okey, sebelum kita belajar, kita tengok dulu dekat kartun, dekat komik muka surat 71 ni. Okey, dalam komik ni dia nak tunjuk Hafiz dalam perjalanan pulang balik daripada sekolah hujan. Dan apabila hujan, Hafiz pun pakai baju hujan dia yang berwarna kuning. Dan dalam perjalanan pulang, dia ternampak 2 ekor anak ayam yang sedang berteduh di tepi sebuah bangunan. Dan Hafiz kemudiannya mengambil anak ayam tersebut dan diletakkan di dalam baju hujan kepunyaan Hafiz. Soalan di kat sini, mengapakah baju Hafiz dan bulu anak-anak ayam tidak basah? Kan dia dah redah hujan apa semua tu. Kenapa baju Hafiz tak basah? Anak-anak ayam pun tak basah. Baju hujan tu sahaja yang basah. Okey, kita nak belajar pasal penyerapan. Ada kaitan dengan komik tadi. Okey, so objek ni dia boleh dibahagikan kepada 2 jenis, iaitu objek yang menyerap air dan juga objek tidak menyerap air. Tengok dekat muka surat 72. Okey, so situasi dalam gambar muka surat 72 tu antara situasi yang boleh katakan sering berlaku di rumah masing-masing, ataupun di kedai-kedai makan, ataupun di sekolah, ataupun di dalam kelas. Situasi air tumpah. Tapi dalam situasi ini ditunjuk air dia ialah air sirap. Air sirap tertumpah di atas meja kaca. Kemudian Alia mengelap tumpahan air itu. So Alia tanya, ke manakah hilangnya air itu? Mengapakah meja kaca tidak basah? Mari kita siasat. Okey, jadi dalam video ni sebenarnya Ustaz nak buat video pengenalan sahaja dahulu tentang objek penyerapan. Kita takkan go through secara detail, tapi kita akan semak satu demi satu apa yang kita akan belajar dalam tajuk ini. Okey, so eksperimen. Eksperimen ni Ustaz minta maaf sangat-sangat, kita tak boleh nak buat eksperimen ni sama-sama. Okey, so kita doa sama-sama COVID dah makin berkurang, kemudian hilang terus daripada muka bumi ni, supaya kita boleh menjalani pembelajaran seperti biasa. Untuk kita datang ke sekolah, buat aktiviti sama-sama. So sekarang ni kita boleh tengok dekat buku saja eksperimen tu, tapi Ustaz janji once dah buka sekolah, kita akan buat eksperimen ni sama-sama. So eksperimen ni dia nak check objek apa yang serap air dan objek apa yang tidak serap air. Tak apa, dalam kelas nanti Ustaz akan terangkan. Okey, so tu
Tak apa, nanti kita buat sama-sama kat sekolah. Kita nak check antara surat khabar, tisu dapur dengan kain, yang mana satu serap cecair lebih banyak. Okay, nanti kita buat sama-sama eksperimen tu, Ustaz janji. Okay, lepas tu kita nak belajar juga. Dalam tajuk ni kita nak belajar juga kenapa objek tu penting untuk menyerap air, kenapa objek tu penting untuk tidak menyerap air. Jadi dalam gambar surat 36 tu ada beberapa situasi di rumah yang menerangkan kenapa perlunya objek tu menyerap air. Contohnya, badan adik basah selepas mandi, ayah mengelap adik dengan tuala. Jadi biasa memang kita nak keringkan badan lepas mandi, kita gunakan tuala. Ada orang yang dalam kelas ustaz ni yang lepas mandi dia tak keringkan guna tuala. Dia ambil plastik, dia balut badan dia dengan plastik, lepas tu dia jemur badan dia bawah kipas. Ada macam tu? Mestilah tak ada, sebab plastik dia tidak boleh serap air. Jadi dia tidak membantu untuk keringkan badan. Yang kedua, mengapakah berbola kapas digunakan untuk mengelap luka? Kenapa diguna bola kapas? Sebab berbola kapas boleh membantu untuk menyerap luka dan mengeringkan kawasan luka supaya mudah untuk disapu ubat. Tu kepentingan dia. Yang pertama untuk mengelap badan, untuk mengeringkan badan. Yang kedua untuk proses rawatan. Kita nak bersihkan kawasan luka dulu, baru kita boleh letak ubat. Okey, gambar yang ketiga, gambar ibu dia tengah buat apa tu? Tengah mop lantai. Okey, so kita kenalah mop lantai dengan objek yang boleh menyerap air. Takkan kita nak mop lantai dengan objek tidak boleh menyerap air. Macam mana kita nak mop? Nanti lantai tu basah aja tapi tak bersih. Faham? Faham tak kepentingan objek menyerap air kenapa? Okey, kita tengok muka sebelah. Ada lagi satu contoh dibagi kat situ. Di kawasan dapur pula. Ibu, bagaimanakah ibu mengeringkan jak? Boleh tengok dalam gambar tu, ibu mengeringkan jak menggunakan apa? Kain lap. Imran pula dia nak lap peluh. Lap peluh guna apa kat tangan dia tu agak-agak tu? Dia gunakan tisu. Jadi fungsi utama objek-objek ni ialah untuk mengeringkan sesuatu. Untuk mengeringkan sesuatu. Jadi kita dah tengok fungsi utama objek yang boleh objek yang boleh menyerap air adalah untuk mengeringkan sesuatu objek yang lain atau mengeringkan badan kita. Seterusnya kita tengok kepentingan objek yang tidak boleh menyerap air. Tong besi dapat menadah dan menyimpan air hujan. Jadi cuba bayangkan kalau kita simpan air dalam bekas yang menyerap air, agak-agak ada tak air dalam bekas tu? Mungkinlah ada, tapi tak sebanyak air dalam tong besi, sebab air tu telah diserap oleh tong kain tersebut. Okey, seterusnya payung plastik. Kenapa kita buat payung kita daripada plastik? Kenapa kita tak buat payung kita daripada surat khabar? Sebab kita nak lindungi diri kita daripada air, daripada terkena air. Makanya kita gunakan objek yang tidak boleh menyerap air. Jadi kita selamat, boleh berlindung di bawah payung tersebut. Kasut getah dapat mengelakkan kaki kita daripada basah. Sebab watah pula. Sebab getah sifat dia tidak boleh menyerap air. Jadi dia protect kaki kita daripada terkena lopak-lopak air yang basah. Cermin kaca pada kereta dapat mengelakkan kita daripada terkena air hujan. Okey, kenapa kita guna kaca kan? Kenapa kita gunakan cermin kaca pada kereta? Yang pertama, cermin kaca sifat dia lut sinar. Bila lut sinar baru kita boleh nampak jalan kat depan. Kalau kita gunakan objek yang tidak lut sinar, macam contoh kayu. Kayu kan tak lut sinar. Macam mana kita nak tengok jalan di hadapan? Mudahlah kita nak aksiden, betul tak? Jadi kaca juga dipilih untuk jadikan cermin kereta sebab
dia kalis air ataupun tidak boleh menyerap air. So untuk objek yang tidak menyerap air ada kepentingan dia, dan untuk objek yang boleh menyerap air pun ada kepentingan dia. Okey, nanti kita akan belajar lebih detail. Kita akan cek eksperimen tu sama-sama sebelum kita masuk tajuk seterusnya pada minggu hadapan. Okey, itu sahaja untuk video pengenalan pada hari ini. Kita akan jumpa dalam kelas untuk kita bincang lebih detail tentang tajuk pada minggu ini. Okey, Ustaz harap video pengenalan ini dapat membantu sedikit sebanyak memahami tentang tajuk penyerapan. Okey, terima kasih banyak-banyak yang sudah menonton video Ustaz daripada awal sehingga habis. Kita jumpa dalam kelas akan datang. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.